أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, sekalian umat Islam di seluruh dunia baru sahaja menamatkan bulan Ramadan yang penuh berkat, dipenuhi dengan ibadah-ibadah puasa, qiyamul lail, salat tarawih, sedekah dan membaca Al-Quran dan sebagainya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah kita di sepanjang bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mencapai ketakwaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Alhamdulillah, kita pada hari-hari ini dan pada ketika ini menyambut Hari Raya Aidilfitri, dan ianya merupakan salah satu daripada syiar-syiar Islam yang penting, di mana Hari Raya Aidilfitri yang syar'i adalah hari raya yang disambut pada 1 Syawal setiap tahun, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan hari, iaitu hari-hari berpuasa kamu sehingga cukup 29 hari ataupun 30 hari, walitukabbirullah, dan kemudian kamu mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, di atas hidayahnya kepada kamu, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Jadi suasana hari raya yang kita sambut pertama sekali dipenuhi dengan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan suasana mengagung dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu umat Islam menyambut dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi segala nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat beribadah di bulan Ramadan, dan nikmat kita menyambut Hari Raya Aidilfitri yang penuh kegembiraan. Apabila kita menyebut syiar, Hari Raya adalah syiar, seperti mana syiar-syiar Islam yang lain, ianya merupakan sempena yang besar yang umat Islam gembira dengannya dan mengiklannya kepada masyarakat, hatta kepada orang yang bukan Islam, dan hendaklah kita menjaga syiar ini, merasakan kebesarannya, dan hendaklah kita menegakkan syiar ini di tengah-tengah masyarakat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, ianya datang daripada hati yang taqwa. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu datang daripada hati yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat fitrah. Ianya merupakan hak kaum ataupun orang yang tidak bernasib baik, orang miskin, anak-anak yatim, yang diberi oleh umat Islam yang mampu, yang mempunyai tanggungan. Sekiranya dia boleh mempunyai tanggungan anak-anak dia, maka sebenarnya dia juga boleh memberikan hak harta sedikit kepada umat ataupun kepada golongan yang tidak bernasib baik. Jadi Hari Raya juga sebenarnya merupakan suasana, bukan sahaja suasana gembira, ya, bertemu sanak saudara dan sebagainya, malah ianya adalah suasana di mana umat Islam yang bernasib baik merasa belas, merasa kasihan, merasa kasih kepada golongan yang tidak bernasib baik, dan bukan sahaja sekadar perasaan, tetapi mereka memberikan harta mereka berupa zakat fitrah untuk golongan-golongan seperti ini. Dengan ini suasana Hari Raya adalah suasana gembira, suasana mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur, dan dalam masa yang sama suasana takaful, tolong-menolong, dan suasana ihsan dan suasana rahmah terhadap umat Islam yang lain. Kita disyariatkan
disunatkan untuk menghidupkan malam raya dengan ibadah, dengan zikir, dengan istighfar, yang mana kita telah pun melalui bulan Ramadan yang penuh dengan ibadah, ya. Namun begitu, apabila tamat bulan Ramadan pada malam Aidilfitri, kita masih tidak mengurangkan amal ibadah kita, malah kita cuba meningkatkan lagi amal ibadah kita, menyayangi ataupun menyamai Ramadan ataupun lebih daripada itu. Ini memberi gambaran kepada mukmin bahawa Ramadan telah tamat, tetapi ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berterusan di bulan Syawal, dan bukan sahaja di bulan Syawal, malah di bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala kekal, Ramadan berlalu. Sebab itu sebahagian ulama ada menyebut kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang rabbani, tunduk dan patuh kepada Allah. Jangan kamu jadi orang-orang yang ramadaniyin, dan jangan kamu yang menjadi orang yang hanya sekadar aktif beribadah hanya di bulan Ramadan semata-mata, dan tidak aktif dan tidak bersungguh dan tidak banyak beribadah pada bulan-bulan yang lain. Dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ataupun mensyariatkan solat hari raya. Ini satu syiar yang sangat besar, di mana umat Islam semua berkumpul di satu tempat di waktu pagi, dan tidak terkecuali wanita-wanita yang uzur, yang tidak boleh solat, yang dalam keadaan haid, juga dianjurkan oleh Islam pergi ke tempat solat dan berada bersama dengan orang-orang lain yang sedang bersolat, dan mereka tunggu di tempat tersebut dan mendengar khutbah, dan kemudian bersama dengan umat Islam yang lain meraihkan Aidilfitri dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran. Jadi Islam sangat menggalakkan kesatuan. Islam sangat menggalakkan perpaduan, ya, di mana semua umat Islam, tua, muda, lelaki, wanita, kanak-kanak dan orang tua, semuanya berada di satu tempat mengagungkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala ketika solat Aidilfitri, ketika perkumpulan Aidilfitri. Jadi kesatuan dan perpaduan merupakan suatu syiar yang sangat-sangat penting yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya umat kamu ini umat yang satu. Dalam ayat yang lain, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, jangan kamu bertelagah, ya, wala tanaza'u fatafshalu, nanti kamu akan rosak, wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kamu, hilang kehebatan kamu. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, hendaklah kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah, dengan ajaran-ajaran Allah, dengan Al-Quran, wa la tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Jadi dalam hari raya, dalam suasana solat hari raya, kita lihat semua kaum muslimin tanpa kecuali datang hadir ke tempat solat, dan sama-sama merasakan kesyukuran dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari raya kita digalakkan untuk saling ziarah menziarahi di antara satu sama lain, untuk mengeratkan ukhuwah, persaudaraan Islam, kasih sayang sesama umat, sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kemudian Rasulullah SAW menyebut, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadi wahid. Perumpamaan orang-orang yang beriman, perumpamaan orang Islam adalah seperti jasad yang satu. Idza ishtaka udwun, kalau satu anggota mengadu sakit, tada'a sa'irul jasad, maka jasad-jasad ataupun anggota-anggota yang lain juga turut akan merasa demam, bisahri wal huma, merasa demam dan merasa berjaga malam kerana kesakitan yang dialami hanya sebahagian tubuh badan. Begitulah umat Islam, ya, dituntut supaya bersatu, berkasih sayang, tolong menolong, dan saling menyayangi di antara satu sama lain. Dan ini boleh kita capai apabila berlaku saling ziarah menziarahi ketika hari raya yang kita sambut pada setiap tahun. Kemudian
Allah Subhanahu Wa Taala sangat menitik beratkan hubungan silaturahim, iaitu hubungan saudara mara, hubungan kekerabatan yang hampir. Dan ini alhamdulillah menjadi budaya umat Islam pada setiap hari raya, di mana anak-anak saudara mara mereka kembali ke kampung, bertemu dengan ibu dan ayah, meninggalkan tempat pekerjaan mereka yang sibuk, meninggalkan Kuala Lumpur, balik ke kampung, bertemu dengan ibu bapa, kena berjumpa dengan adik-beradik yang lain, berjumpa dengan sepupu, sepapat, berjumpa dengan pak saudara, berjumpa dengan nenek, berjumpa dengan atuk, Tok Wan, mak tok dan sebagainya. Ini semua akan mengeratkan hubungan silaturahim. Jadi hari raya merupakan syiar yang sangat penting dan sangat kuat dalam mengutuh dan mengeratkan hubungan silaturahim ini. Apakah dia hubungan silaturahim? Silaturahim adalah hubungan kekerabatan yang hampir. Dan sebahagian ulama menafsirkan ataupun menakrifkan silaturahim ini adalah mereka-mereka yang saling mewarisi di antara satu sama lain. Mana suami dan isteri, mereka saling mewarisi. Kalau suami meninggal, isteri dapat sebahagian daripada harta. Maka mereka bersilaturahim. Kemudian di antara adik-beradik, di antara anak dengan mak ayah, mereka saling mewarisi di antara satu sama lain. Maka ini juga dipanggil silaturahim. Begitu juga saudara mara yang terdekat yang saling mewarisi. Dan ada ulama yang meluaskan lagi hubungan silaturahim ini kepada kaum kerabat yang seterusnya, dalam lingkungan yang seterusnya. Yang penting adalah kita mesti menjaga hubungan silaturahim ini dan jangan berlaku daripada perkataan kita, daripada perbuatan kita, daripada sikap kita, daripada tidak tanduk kita yang boleh mengeruhkan hubungan silaturahim sesama saudara mara, apatah lagi yang boleh memutuskan hubungan silaturahim ini. Jadi jadikanlah sempena Hari Raya Aidilfitri yang mulia ini bagi untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim ini. Dan sekiranya ada di kalangan kita yang berlaku kepincangan ataupun masalah dalam hubungan saudara mara, inilah masanya. Inilah yang masa yang kita tunggu-tunggu, untuk kita pergi ziarah, untuk kita saling bersalam-salaman, memohon maaf, ampun, zahir dan batin, kata orang Melayu, dan kita memulakan hubungan yang baru, kehidupan yang baru sesama kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi amaran kepada mereka-mereka yang dengan tidak tanduk mereka, ataupun dengan perkataan mereka, ataupun dengan sikap mereka yang boleh mengeruhkan hubungan silaturahim, bahkan yang boleh memutuskan hubungan silaturahim ini, bahawa azab yang pedih yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di hari akhirat kelak. Kerana pemutus silaturahim ini telah melakukan dosa besar seperti mana dosa-dosa besar yang lain. Dan Rasulullah SAW dalam hadis menyebut, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam syurga si pemutus hubungan silaturahim. Ini satu perkara yang besar. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk syurga di akhirat kelak. Jadi siapakah yang lebih rugi daripada orang yang tidak dapat masuk ke dalam syurga yang kekal abadi dengan penuh nikmat dan tinggal hanya di luar ataupun na'udzubillah berada di tempat yang sebaliknya di akhirat kelak. Jadi marilah kita sama-sama menjaga hubungan silaturahim, menjaga hubungan ukhuwah, iaitu hubungan sesama umat Islam, menjaga hubungan silaturahim, iaitu hubungan sesama saudara yang terdekat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita. Kemudian kita hendaklah menjaga diri kita agar jangan melakukan maksiat ketika di hari raya. Ini merupakan satu benda besar yang sepatutnya kita elak. Apatah lagi kita baru saja menjalani dan menyempurnakan ibadah di sepanjang bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang berbagai-bagai, maka janganlah kita sudahi, kita tutup pada bulan Syawal ini dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malangnya segelintir dalam masyarakat kita ini, mereka menjadikan kesempatan hari raya ini untuk bergaul bebas di antara lelaki dan wanita, mendedahkan aurat, kemudian menari berjoget di depan
yang bukan mahram dan sebagainya. Ini merupakan satu budaya yang salah yang harus kita baiki dan kita gantikan dengan budaya Islam yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, di samping kita menyambut hari raya yang syar'i yang telah pun kita sebut tadi pada 1 Syawal dan pada hari-hari yang berikutnya, hendaklah kita faham kalimah takbir yang kita ungkapkan. Di antaranya adalah la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, dan sadaqa wa'dah, Allah membenarkan janjinya. Apa dia? Wa nasara 'abdah, dia telah menolong dan memenangkan hamba-Nya di dalam jihad, di dalam peperangan. Wa azza jundah, dan Allah mengagungkan tenteranya, iaitu kemenangan di dalam jihad. Kalau kalah, adillah, mereka lemah, hina. Tapi a'az wa azza jundah, mereka mengagungkan, bermakna menang tentera Islam berhadapan dengan musuh-musuhnya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia menghancurkan semua pakatan-pakatan tentera musuh semua sekali. Ini bermakna di antara tema sambutan hari raya adalah kemenangan dan keagungan untuk Islam. Jadi apabila kita menyambut kemenangan untuk Islam, ini merupakan hari raya yang hakiki, hari raya yang sebenarnya, yang kita rindui. Ya. Dan ini yang dirasai oleh sahabat selepas perang Khandaq. Mereka mengalahkan musuh-musuh, maka bertempiaran larilah tentera-tentera Quraisy balik ke Mekah, dan mereka melaungkan syiar takbir tadi, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah, Allah telah membenarkan janjinya, wa nasara 'abdah, dan telah menolong tenteranya, wa azza jundah, Allah telah mengagungkan tenteranya, wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah telah menghancurkan pakatan-pakatan musuh, tentera Ahzab semua sekali. Malangnya apa yang berlaku di zaman kita, umat Islam di dalam keadaan lemah pada hari ini. Perkara yang sebaliknya berlaku, mereka diserang, tanah-tanah mereka dijajah. Umat kita diserang di Syria oleh kuasa-kuasa besar, oleh Rusia dan Amerika dan sebagainya, berkumpul menghancurkan dengan bantuan Syiah. Kemudian umat Islam diserang di Afghanistan, umat Islam dijajah dan ditindas di Uyghur, kemudian umat Islam ditindas dan dijajah di Kashmir, kemudian umat Islam ditindas dan saban hari kita melihat umat Islam dibunuh di Palestin, dan banyak lagi tempat-tempat di atas muka bumi ini. Ini memberi gambaran kepada kita besarnya tanggungjawab yang harus kita pikul untuk umat ini, ya. Besarnya tugas yang mesti kita jalankan dan jayakan, memberi kesedaran kepada masyarakat, mengajak mereka kembali kepada agama, kepada ajaran agama mereka, membaiki diri mereka, membaiki ahli keluarga mereka, ya, dan membantu dan memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu, dan Allah akan teguhkan pendirian dan tapak-tapak kamu. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh dari kalangan kamu, Allah akan melantik mereka untuk memegang bumi ini, memimpin bumi ini sebagai khalifah, maknanya memimpin dan membimbing, maknanya menggantikan kuasa-kuasa besar yang ada pada hari ini. Ketika hari itu, ketika umat Islam menang, itu adalah kemenangan yang hakiki, ya, yang kita idamkan dan yang diidamkan oleh sekalian umat Islam. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memenangkan umat Islam. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah ataupun ucapan selamat hari raya ini akan memberikan kepada kita kefahaman, keinsafan, kesedaran dan keazaman untuk kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, bermula membaiki diri kita sendiri, kemudian kita mengajak manusia-manusia yang lain, mengajak umat Islam yang lain
kepada penghayatan Islam dan memperjuangkan agama Islam yang suci ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal wa ta'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.